saya nak ulang. Pakatan Rakyat perintah. You think it's impossible? You ask Egyptians 2 months ago whether it's possible. No. You ask the Indonesians 1998. Was it possible to remove Suharto? Controls everything. Police, army, judiciary, media, everything. Kalau Allah takdirkan gone. We must have that faith. We are being confronted. They attack from all fronts. Media, court, buying people, beli orang, anything goes. Tetapi percaya, yang boleh tentukan ialah our faith, ya, yang boleh lakukan. Jadi saya kata, kalau takdir kita masuk Putrajaya, hari ini masuk, esok pengumumannya bunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi pihak kerajaan rakyat Malaysia dengan ini mengisytiharkan harga minyak dari Perlis hingga ke Sabah turun berkuat kuasa serta merta. Turun semua. Ada gaya tak? Dah lama. Jadi ya, boleh. Orang tanya tak? No, because saya punya argument apa? Tidak ada negara yang ada net profit minyak di dunia harga minyak mahal macam Malaysia. Kita tak boleh banding dengan Indonesia, Singapura yang bukan negara pengeluar minyak atau net. Yang kalau dia net importer kita ada problem. Tapi kalau net revenue kita kena banding. Siapa? Brunei, Zimbabwe, Venezuela, Iran, Qatar, Arab Saudi. Ini semua net exporter. Maka kita boleh turun. Sebab apa? Sebab dia cyclical. You naik minyak, naik transport, naik teh tarik. Jadi dia naik. Jadi orang susah di bawah. Kelapa sawit. Orang tanya minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit kita ekspor untung bilion ringgit 1 tahun. Okey, kita nak buat apa? Saya dah fikir ni. You ingat duduk saja ke? You ingat duduk mahkamah masa duduk cerita bulu-bulu saya duduk fikir dengar itu tak? Saya duduk fikir strategi macam mana nak tawan Putrajaya ni. Apa dia kita fikir? Baik, kita panggil semua syarikat-syarikat besar pengekspor. Yang untung kecil jangan kacau. Kita nak hidup ni, orang berniaga kecil jangan kacau. Dia untung 1-2 juta pun biar. Dia senang sikit biarlah. Kali rumah elok sikit. Jangan kahwin banyak sudah. Kalau kahwin pun jangan bagi tahu. I takut dia tweet bagi tahu mak dia siap-siap. Tak boleh percaya ni. I thought you are in the party, must be loyal to me in the party. And then dia kata dia loyal to the president. Pandai dia. Baik. Saya kata kita panggil syarikat besar. Yang kecil jangan kacau. Melayu berniaga biarlah. Baiko kredit tolonglah Melayu ramai sikit. Ya, Cina berniaga jangan kacau dia. Buat lagi gerak. Ini India nampak tersisih. Bring them up. No, saya duduk kawan dengan orang India. Orang India ni kadang keliru. Dia duduk kira temple, okey. Kemudian dia kira mana ada Indian millionaires, mana dia? Aneh. Why do you care who millionaire is? You care for your people. I don't care kalau ada Melayu beliun tak beliun. Mahathir cares sebab anak dia millionaire. I don't care. You tanya saya, I don't care. Siapa billionaire? I care. I nak jangan ada anak India yang pergi sekolah yang standardnya tak boleh compete dengan sekolah lain. That is my concern. Sebab tu saya masa pilihan raya 2008 saya kata apa? Kalau nak pimpin Pakatan Rakyat, nak pimpin Malaysia, baik keadilan, PAS, DAP, dia mesti naik makam dia sehingga dia merasakan anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, Iban Kadazan, anak saya. Dan kita boleh angkat semua. Dan kalau itu jadi, masalahnya masalah harga barang. Kita panggil ni, so all the big companies yang untungnya 1 billion above. Panggil dia. You untung 1 billion above. Can you reserve just a small percentage, 10,000 tons of kelapa sawit to be sold dalam negara at a reasonable price, supaya jangan tertakluk pada market price macam harga minyak. Then we can.
Sekarang ini kalau harga naik, dia tak peduli dah, dia bawa jual keluar. Harga tinggi, kadang-kadang nak cari di kedai pun tak dapat. Why? Government, kerajaan, dia tak boleh fikir nasib orang bawah. So saudara, saya harap kita boleh fikir tentang masa depan kita sebaik. Saya dalam beberapa minit akhir nak sebut seperti Tunisia, Mesir. Kebetulan sampai sekarang tiap-tiap malam kawan-kawan di Mesir, Tunisia, Turki dia kontak saya kontak both sides, the secular liberal nationalist forces and also the Muslim Brotherhood. Jadi dua-dua ya. Dan berita baiknya mereka sekarang mencadang supaya beberapa orang di dunia, termasuk seorang yang ditunjukkan wakil Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, saya, dan juga Presiden Habibie, karena Presiden Habibie jadi presiden dalam proses transisi peralihan dari sistem kuku besi ke sistem demokratik, untuk memikirkan, memberi pandangan kepada kawan-kawan kita supaya dapat muafakat dari parti yang nasionalis, sekular dan Ikhwan Brotherhood ni, supaya dapat jangan jadi ketegangan, jangan jadi pecah. Tetapi apa yang berlaku di Tunisia? Presidennya nama Ben Ali, isterinya nama Laila. Kalau saya telefon Dr. Nasser, salah seorang pemimpin di sana. Saya tanya macam mana Laila, dia kata, "Syuf ya akhi Anwar, Laila majnun," kata dia. Majnun gila. Laila gila. Sebab apa? Dia kata gila rupa parah, gila harta, gila kumpul wang, gila orang panggil lady, first lady 15%. Every project 15%. Sekarang orang bangkit. Bila dia orang bangkit, sudah tahu tentera polis menyertai rakyat, maka presiden lari dengan berapa? 20 billion US dollars lost, bawa lagi keluar. Berapa 20 billion? 70,000 juta ringgit. Ini pemimpin yang sial. Rakyat nak makan susah, you curi wang bawa keluar ya. Mesir, siapa presiden? Mubarak. Isterinya Suzan. Apa kerja Suzan? Juru solek dulunya. Ini sanggul dia, pinggang dia. Tengok. Kalau apa-apa sikit tengok. Saya ingat lagu Saloma dulu. Pandanglah, lihatlah, tiru macam saya, pinggangku yang ramping, dadaku yang bidang. Jadi duk kira dia, pinggang dia, baju dia, sanggui dia, negeri lengkuk. Mubarak, kalau dalam televisyen TV3 Mesir, Mubarak, Suzan, Mubarak, Suzan, Mubarak, Suzan. Orang lain tak ada. Pembangkang semua jahat, pengkhianat. Nak buat majlis tak boleh, nak buat ceramah susah. Lagi kita nasib baik polis seperti jadi bagi juga sikit. Kita terima kasih ya. Lepas tu saya dah tengok time ni. Jadi itu dia yang berlaku. Tetapi bila rakyat bangkit, sebelum itu apa dia? Bukan setakat profesor, dia jadi alat profesor kangkung, kerja dia ngampu ya. Macam mana profesor tentang dasar Mubarak ini? Mubarak ini is a great leader, one Egypt, and very good. Suzan is a great first lady. Kerja dia profesor kangkung, ngampu ya. Baik, tengok, tonton TV 3 Mesir, tak ada langsung dengar orang susah. You tahu that di Mesir, I think particularly the non-Malay friends, you should know, dia ada kubur besar di Cairo, a large area of old graveyard. You know that the old graveyard, dia jadi tempat orang duduk, puluh ribu duduk di situ. Stupa, nobody cares. Okay, orang miskin tak boleh. Ini bangkit, berubah. Lepas berubah apa jadi? Sekarang ini estimate kekayaan Mubarak, Suzan dan anaknya nama Gamal berapa? Between 40 to 70 billion dollars, 200,000 juta ringgit. Saudara, this is a crime against humanity. Sebab tu dia sanggup tembak orang, dia sanggup fitnah dan penjarakan orang. Dia guna media. 2 bulan yang lalu tidak ada media yang berani sentuh kerajaan, semua bagus. Apa beza dengan Malaysia? Kalau 2 bulan yang lalu tidak ada ruang untuk kita adakan perbahasan terbuka.
Apa beza? Badan kehakiman dikontrol sepenuhnya. Apa beza? Saudara, sebab itu kita pilih apa? Kita pilih cara aman. Our choice is a constitutional method. Our choice is a peaceful transformation menggunakan pilihan raya. Cara kita, cara pilihan raya. Jangan terkejut ada orang lompat. Memang betul dibayar untuk lompat. Saya nak bagi tahu, ketua-ketua cabang, ranting mana-mana sekarang dekat pilihan raya lagi banyak, karena harga dia lagi naik. Lagi dekat pilihan raya lagi naik. Jadi mana-mana saudara yang rasa nak duit boleh join UMNO. Tapi you khianat kepada rakyat. You kena ingat. Sebab itu saya bagi tahu kepada Najib, kita pilih jalan aman dalam pilihan raya. Kita nak bagi tahu Najib, Datuk Seri Najib Perdana Menteri Malaysia sekarang, lepas pilihan raya dia ketua pembangkang di Parlimen Malaysia. Tapi kita akan bagi tahu Kementerian Dalam Negeri dan polis-polis, kalau Datuk Najib minta permit ceramah, bagi. Ada orang cadang, oleh kerana Datuk Najib sekarang tekan saya, telanjangkan saya, ukur, kita membuat macam itu dengan dia. Jangan. Itu niat tak betul. Sebab itu saya dah pilih, kalau kita menang, kita angkat Datuk Seri Najib sebagai Duta Besar Malaysia ke Mongolia. Okay. Jadi oleh saudara-saudara, kita pilih cara aman, kita pilih cara pilihan raya. Oleh demikian, kita kena bagi mesej yang jelas. We have to work. You think this ceramah alone boleh tentukan kita menang? Tak. You kena kerja. India, China, Melayu, Iban, Kadazan, Sikh, make sure. There more than one Sikh. Tadi saya tengok seorang ni. Okay, terima kasih. You make sure. Yeah. No, really. It's a serious matter. We are talking about a departure daripada sistem yang lama. I'm serious. By God, I'm not joking. To me, politics, I'm already 63, although I look 40. I don't say I have the strength of 40. Yeah. Sebab tu kita bagi tahu Datuk Seri Najib, don't play. Learn from the experience of Tunisia, Egypt, and now Libya, Algeria, and Bahrain. Learn. Don't insult the intelligence of the people. Pastikan pilihan raya bebas dan adil. Kalau pilihan raya kali ini penuh dengan penipuan, saya nak bagi notis kepada Datuk Seri Najib malam ini di Jalan Gasing, kita akan bantah ramai-ramai menolak kerajaan cara paksa. But work, be members, jadi anggota parti, gerakkan rakyat. Kita nak pilih cari negara Malaysia yang kita cintai, angkat martabat rakyat, jahanamkan sistem yang korup, yang zalim, ganti dengan kuasa rakyat. Dan ini boleh kita lakukan melalui pilihan raya bebas dan adil. Terima kasih. Nandri Sese.